Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda selama 1 jam pada petang ini. Di mana pada petang ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik dan dekat di jiwa. Terutama sekali kepada peminat-peminat fashion, iaitu kita nak belajar mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Tapi sebelum itu, Mira ingin mewakili ke semua ahli produksi di Sukses SPM dan juga di Didik TV, ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kita punya The Pocket Rocket Man Malaysia, kebanggaan negara kita, iaitu Datuk Azizul Hasni Awang yang telah berjaya meraih pingat perak di kejohanan Olimpik Tokyo 2021. Itu dia semangat. Orang kata semangat pecutan itulah yang kita nak bawa pada petang ini, kerana petang ini kita nak buat sedikit ulang kaji dan juga pecutan bagi mata pelajaran ini. Tapi sebelum itu kan, ini di tangan Mira ialah jalur gemilang, kerana semua sedia maklum bulan 8 merupakan bulan kebangsaan di negara kita. Jadi ayolah kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang di rumah kita. Agak-agak siapa guru pada petang ini? Pengalaman mengajar beliau lebih daripada 15 tahun. Jadi nak tahu siapakah beliau? Ayuh kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Cikgu kita yang akan mencurahkan ilmunya pada petang ini, iaitu Cikgu Sobariah Johari. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat Cikgu ya? Sihat. Alhamdulillah. Cikgu datang jauh dari Kedah. Ya, betul. Cikgu mengajar di SMK Datuk Syed Ahmad Kedah selama 17 tahun pengalamannya ya? Ya. Dan pengalaman 17 tahun itulah yang Cikgu nak kongsikan dan juga curahkan di sini selama 1 jam. InsyaAllah. InsyaAllah Cikgu. Ya. Tapi sebelum tu apa-apa pun Cikgu, sebelum kita mula ataupun buka kelas sukses kita pada petang ini, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Kerana kami di Didik TV sangat menitik beratkan tentang aspek penjagaan SOP. Baik. Okey, saya boleh sanitasi tangan. Terima kasih. Okey Cikgu, boleh saya minta sedikit penjarakan fizikal? Terima kasih Cikgu. Okey. Baik, Cikgu Sobariah, manis orangnya, berbaju biru pada petang ini Cikgu ya. Dan hari ini Cikgu kita nak belajar rekaan dan jahitan pakaian dan topiknya ialah proses penghasilan pakaian. Ya, betul. Saya suka Cikgu. Suka. Tapi kita tidak berdua, kerana kita ditemani oleh rakan-rakan saya juga secara virtual dan juga anak murid cikgu sendiri dari SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Hai semua, selamat petang. Assalamualaikum. Wah, itu dia semua manis-manis ya. Hai. Okey, mungkin kita boleh minta anak-anak murid cikgu perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Silakan, mungkin kita boleh mulakan dengan B. Jenny. Hai, nama saya Bijenji. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad. Cita-cita saya sebagai seorang pelukis pola. Wah, pelukis pola Cikgu Ya. Pola yang kita nak belajar pada petang ini. Hari ini kita nak belajar pola. Wah, okey, menarik. Kedua kita ada Cik Hanim Safiyah. Silakan. Cik Hanim. Okey, mungkin Hanim boleh dekatkan sikit mic. Hai, nama saya Cik Anim Safiyah binti Muhammad Idris dari Sekolah Menengah Datuk Syed Ahmad dan bercita-cita menjadi seorang guru dalam bidang fashion. Wah, menjadi guru. Ingin ikut jejak langkah Cikgu Sobariah kan? Cita-cita yang sangat baik dan murni. Okey, terima kasih Cik Hanim. Yang seterusnya kita ada Nurin Irdina. Silakan. Hai, nama saya Nurin Irdina binti Zara Azhar dan cita-cita saya ialah menjadi seorang fashion designer. Fashion designer. Wah, okey. Kita ada Siti Nur Syazah. Hai, nama saya Siti Nursyazah Irina binti Muhammad Syaiman dari Sekolah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad dan cita-cita saya ingin menjadi designer. Ingin menjadi designer juga. Kita ada Alisha Nadiana. Hai, nama saya Adisha Nadiana binti Nur Azan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad
Cita-cita saya ingin menjadi seorang usahawan dalam bidang fashion. Wah, usahawan cikgu kan. Sangat cita-cita yang sangat Semangat. luar kan? Ya, betul ya. tu. Okey, yang keenam kita ada Aisyah Nabila. Silakan. Hai, nama saya Aisyah Nabila binti Ismail dari Sekolah Menengah Kebahasaan Datuk Seri Ahmad. Cita-cita ingin menjadi pelanda fashion yang terkenal. Wow, baik. Ingin menjadi perakit fashion yang terkenal. Saya harap mereka semua mampu cikgu untuk menjadi apa yang mereka InsyaAllah. impikan ni. InsyaAllah kan. Jadi di kelas inilah yang mungkin cikgu nak berkongsi sedikit teknik dan juga tips yang penting bagaimana untuk mereka mengorak langkah mencapai cita-cita tersebut. Tapi kan cikgu, sebelum itu saya dengar mereka mempunyai cita-cita yang sangat mengkagumkan dan luar biasa. Mungkin saya boleh minta sedikit pandangan mereka tentang mata pelajaran ini terlebih dahulu. Saya boleh. nak tanya Cik Hanim. Apa pandangan Hanim tentang mata pelajaran rekaan dan jahitan ni? Modul proses penghasilan pakaian ini sangat menarik kerana saya dapat mengetahui banyak bagaimana cara asal untuk menjadi seorang tukang jahit. Kan mengetahui tentang perkara asas tu. Okey. Yang kedua kita pun ada Siti Nursyazah. Okey, modul proses penghasilan pakaian ini sangat menarik kerana saya dapat mengetahui proses bagaimana saya hendak menjahit pakaian yang berkualiti. Wah, okey. Saya pun tak sabar jugalah nak belajar macam ni cikgu. Semua apa yang mereka objektif ataupun pandangan mereka tentang mata pelajaran ni pun saya nak tahu juga cikgu. Kan sebab ini pun kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita juga cikgu. Betul. Baik, itu ialah pandangan mereka tentang mata pelajaran ini. Boleh tahu nak menjahit pakaian yang menarik, pakaian yang bagus bagaimana kan. Tapi saya tanya cikgu terlebih dahulu. Apa yang cikgu nak fokuskan ataupun objektif pembelajaran cikgu selama 1 jam pada petang ni cikgu? Okey, hari ini kita akan ambil topik kita pada hari ini ialah modul yang ke-6 iaitu proses penghasilan pakaian. Objektif kita untuk hari ini ialah murid akan mengetahui 6 proses penting dalam penghasilan pakaian dan menjawab soalan-soalan peperiksaan SPM, bukan soalan SPM lagi tau. Tapi soalan-soalan yang saya sediakan berdasarkan format SPM dengan betul lah hari ni. Ya, betul tu. Dan yang saya tak sabar sekali, saya nak tahu bagaimana cara yang tepat ataupun cara yang sebenar untuk menghasilkan sesebuah pola pakaian tu. Sebelum nak menghasilkan ataupun mereka pakaian, kena buat pola terlebih dahulu. Betul cikgu? Betul. Dan inilah nanti cikgu nak terangkan. Cikgu ada 6 proses penghasilan pakaian cikgu nak tunjukkan ataupun nak ajarkan kepada kita semua. Tapi sebelum tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Baik, kembali kita di Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga cikgu kita, Cikgu Sobariah, di mana kita nak belajar mata pelajaran rekaan dan jahitan dan topiknya ialah proses penghasilan pakaian. Dan pada petang ini, Cikgu Sobariah macam cikgu terangkan tadilah, cikgu nak fokuskan kepada pecutan dan juga ulang kaji bagi murid-muridnya dan juga menerangkan bagaimana cara yang tepat ataupun cara yang mudah untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan yang diberikan. Dan itu yang kita nak belajar pada petang ni cikgu. Dan Cikgu Sobariah nampak sudah bersedia di situ dan murid-muridnya pun sudah bersedia juga, yang di rumah pun sama. Senyum semua di Google Meet cikgu. Okey, jadi mungkin cikgu boleh mulakan kelas cikgu pada petang ini. Silakan cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua anak murid saya di Google Meet dan di mana sahaja berada. Okey, apa khabar semua? Sihat. Sihat? Sihat semua. Okey. Kalau semua dah sihat, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proses penghasilan pakaian yang mana tajuk ini merupakan satu perkara penting untuk pelajar ketahui tentang tajuk ini kerana ianya berkaitan dengan pengenalan menjadi seorang tukang jahit. Itulah pengetahuan asas ya. Okey. Ini profil saya. Okey, tajuk
profil saya Sobariah binti Johari dari SMK Datuk Seri Ahmad. Okey, hari ini kita akan mengulang kaji dan teknik menjawab proses penghasilan pakaian. Okey, Okey, proses penghasilan pakaian ada 6 perkara penting yang perlu diketahui, iaitu yang pertama sekali ukuran badan. Baik. Yang kedua mendraft pola asas. Yang ketiga menggunting fabrik. Kemudian menjahit dan tekan. Acu dan baiki pakaian. Dan yang terakhir sekali ialah kemasan pakaian. Okey, nanti kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama sekali ialah ukuran badan. Pada ukuran badan ni, okey, sekarang ni kamu pernah tengok kan rajah ni cikgu pernah bagi dalam bengkel macam mana cara untuk mengukur ukuran badan. Ini adalah bahagian-bahagian yang diperlukan untuk mengukur ukuran badan. Di samping itu akan ada satu borang ukuran badan bersama dengan ni. Kalau kamu rujuk buku teks, kamu akan dapat borang ukuran badan. Okey. Ukuran badan yang perlu diambil kita dua teknik, iaitu secara melintang dan cara menegak. Okey. Okey, yang melintang kita tengok, kita ambil ukuran badan pada leher, dada, pinggang, pinggul, keliling hujung lengan, bidang hadapan, bidang belakang, bahu, jarak mercu. Dan yang menegak juga, yang menegak pula ialah labuh tengah belakang, jarak bahu ke mercu, labuh baju, labuh seluar, labuh skirt, labuh lengan, pinggang ke pinggul, kelengkang dan labuh duduk. Okey, nak ambil ukuran badan. Okey. Okey. Kenal tak ni apa? Kenal cikgu. Pita pengukur. Pita pengukur. Pita pengukur adalah alatan yang paling penting untuk mengambil ukuran badan. Jadi semua pelajar mesti ada pita pengukur. Okey. Sekarang ni pita pengukur ni kalau kita tak guna, kita letak kat sini. Tapi pita pengukur ni jaga elok-elok, jangan buat ikat pinggang, jangan buat tali leher. Okey. Kita guna, kalau kita tangan kanan, jadi ukuran untuk mengukur sebelah kanan bermula dengan 01 di sebelah kanan. Okey, pita pengukur ni gunanya untuk mengukur semua bahagian ukuran badan yang kita perlukan ini. Okey. Okey. Seterusnya, okey, yang kedua ialah mendraft pola asas pakaian. Okey, mendraft pola asas pakaian. Ada 5 pola asas pakaian yang perlu disediakan oleh murid-murid. Yang pertama, pola asas badan belakang. Kemudian pola asas badan hadapan, pola asas lengan, pola asas skirt belakang dan pola asas skirt hadapan. Kelima-lima pola ini disediakan oleh murid. Langkah untuk melukis pola, kita tengok dalam buku teks memang detail langkah untuk melukis pola asas ini. Lepas tu, selepas kamu lukis di kertas tu, cikgu syorkan supaya kamu buat pola asas dalam bentuk begini. Sebab pola asas ni akan digunakan apabila kamu melukis pola-pola yang untuk melukis pola-pola pakaian yang lain. Okey, sekarang ni ada Mira ada Saya dua. pun ada juga satu juga cikgu. Satu yang tu Bahagian asas badan hadapan. Okey, dekat cikgu ni pola bahagian badan belakang. Kemudian ada pola lengan. Dan ada skirt juga. Skirt, ya betul. Dekat saya pun ada juga skirt hadapan cikgu. Untuk cikgu skirt belakang? Ya, saya skirt belakang. Saya Itu skirt hadapan. Okey, kelima-lima kepingan pola ini perlu disediakan oleh pelajar untuk menggunakan pola-pola ni kepada untuk pola pakaian yang lain. Jadi ini sebagai asas untuk pola. Okey, maksudnya cikgu, bila murid-murid menghasilkan pola ini, mereka akan lukis di atas satu kertas yang lain lagi. Macam tu cikgu? Untuk ni contoh. Okey, contoh Mira pegang bahagian skirt hadapan, saya pegang skirt belakang.
Jadi pada nanti bila nak melukis di atas kertas pola yang luas tu, dia cuma perlu letakkan pola ni, dia akan ambil ni. Lepas tu terus lukis. Okey, seterusnya sorry. Baik. Seterusnya, okey, ni pola yang kita tunjuk tadi itu pola yang kita tunjuk tadi. Kemudian yang seterusnya ialah menggunting fabrik. Untuk menggunting fabrik, kita perlu menyusun atur pola dan menggunting fabrik. Ada beberapa yang saya perlu tekankan di sinilah sebelum kamu menggunting fabrik. Jadi ini fabrik, cikgu bawa 2 meter fabrik. Untuk mengetahui era fabrik. Era fabrik kita tengok dia berada di bahagian fabrik yang tidak berjerumbai. Dia di tepi yang mempunyai kemasan. Dan kita pastikan bahagian luar dan dalam. Okey, cara untuk menyusun atau pola ni, kita kena letak pola yang lebih besar terlebih dahulu, diikuti dengan pola-pola yang kecil. Mira, kalau tukang jahit Mira salah gunting pola, salah gunting fabrik di atas kain Mira yang mahal, apa rasa Mira? Saya rasakan cikgu, saya tak nak hantar dah dekat dia. Okey, begitulah juga perasaan orang lain kan. Jadi untuk meletakkan pola di atas fabrik ni, kita perlukan teknik yang betul. Okey? Okey, seterusnya. Okey. Ada teknik yang betul di situ cikgu. Ya, teknik yang betul. Jangan ambil yang bahagian berbulu cikgu, betul? Ambil yang bukan. kemasan. Bahagian berbulu tu dia bukan era fabrik. Jadi kita kena kita kena ambil bahagian yang betul lah. Kita kena letak di tempat yang betul. Okey, yang berikutnya ialah jahit dan tekan. Jahit dan tekan ni mula-mula pelajar kena menyenaraikan proses menjahit pakaian secara am. Menjahit pakaian secara am ni, dia adalah cara nak mula-mula kita kena guna proses yang mula sekali kita buat kemasan tepi. Selepas kemasan tepi, kita akan buat menjahit penghilang gelembung. Jadi selepas tu barulah sampai kepada kelim, belah berzip. Maksud dia kita buat zip ke atau belah-belah yang sebelah selip belapik. Kita nak buat collar? Ya, termasuk itu juga. Kemudian seterusnya sehinggalah kita buat ikatan pinggang dan cangkuk. Itu selesailah proses kita. Kelepek juga. Itu yang terakhir. Kelepek dan cangkuk yang terakhir. Okey, kemudian di dalam proses menjahit ni, dia ada proses menekan. Jadi semasa kita menjahit, untuk mendapatkan bentuk yang elok, kita perlu ada proses menekan. Okey. Kemudian menekan ni guna iron lah. Kita press dia, kita tekan dia. Bukan kita gosok. Tekan ni, tekan. Untuk mendapatkan bentuk. Mendapatkan bentuk apa tu cikgu? Bentuk. Contohnya collar. Kan, collar tu kalau kita gosok mungkin dia tak elok, tapi kita kena tekan bagi dia lekat elok. Jadi kita akan dapat bentuk dia melalui kita tekan. Kemudian kelim. Kelim ni berada di bahagian dalam. Selepas kita jahit, kita kena buka dan tekan. Itu fungsi menekan. Oh, okey. Kemudian menjelaskan teknik menekan semasa proses menjahit. Inilah. Dia kena kenapa teknik kita perlu menekan, sebab nak mendapatkan bentuk. Okey, seterusnya untuk ni acu dan baiki pakaian. Yang ni pun kaedah yang digunakan untuk mendapatkan pakaian yang elok dan selesa. Okey, kemudian menjadikan si pemakai kelihatan anggun ketika pakaian tergantung dengan elok. Kerana pakaian tergantung dengan elok. Kemudian pembetulan dan kesalahan dapat dikesan dengan dan dilakukan melalui pembuatan toy. Dan seterusnya ialah penjimatan masa dan kos. Okey. Melalui acu dan baiki pakaian tu daripada pola asas, misalnya fabrik yang kita nak gunakan tu mahal kan. Jadi bila fabrik tu mahal, sayang kan kalau kita menjahit dengan
Dengan tak elok lah. Dengan tak kemas elok. kan? Betul? Dengan tak ikut ukuran yang betul ke apa kan. Jadi penggunaan toy ni menjahit pakaian untuk diacukan di badan dengan menggunakan fabrik yang lebih murah supaya pakaian tu memang elok di badan kita. Waktu tu boleh dibuat pengubahsuaian untuk bagi matching lah dengan badan. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah kemasan pakaian. Kemasan ni kita boleh tengok pada kelepek, garis pinggang, garis leher apa sahaja, collar ke apa ke semuanya di garis leher. Kemudian keruk lengan ni di lengan lah. Dan yang terakhir sekali hiasan. Hiasan ni pada pakaian. Tengok hari ni baju saya pakai baju yang ada hiasan pada pakaian saya. Hiasan ni bukan sahaja penyudah kepada pakaian tersebut, tetapi dia juga adalah penambah nilai kepada satu pakaian. Baik. Okey. Antara hiasan ni macam itulah. Kita ada lace, kita ada manik, cikgu Ya, betul. Okey. Okey. Untuk ulang kaji kita dah tamat. Okey, ulang kaji dah tamat. Sekarang sesi ni ke cikgu? Sesi menjawab soalan. Yang ditunggu-tunggu. Ya, untuk sukses kita. Okey, sekarang okey, ulang kaji. Kita nak buat ulang kaji. Terdapat dua bahagian. Bahagian A merangkumi soalan respon terhad. Soalan respon terhad ni pelajar-pelajar jawapannya adalah berkisar di dalam buku teks sahaja dan apa yang dipelajari di bengkel. Dan soalan bahagian B nanti dia respon terhad dan respon terbuka. Yang tu soalan tu boleh luar daripada bidang dia dalam pengetahuan fashion, tetapi boleh di luar daripada buku teks. Dia lebih kepada pengetahuan am. Ya, soalan kemahiran berfikir aras tinggi cikgu lah Okey, agak-agak apa soalan tu cikgu? Okey, kita ambil yang bahagian A dulu ya. Okey, bahagian A ni soalan dia agak mudah. Bagi saya lah agak mudah. Bagi saya. Cikgu dah 17 tahun mengajar, mudah cikgu. Bukan. Bagi saya mudah sebab soalannya tu taklah terlalu menekankan pelajar. Soalan betul salah, soalan isi tempat kosong itu kan berbentuk subjektif semuanya, tapi jawapan dia lebih ringkas. Okey. Kita tengok soalan yang pertama, soalan contoh yang pertama. Raja 1 merupakan salah satu proses dalam mengambil ukuran badan. Okey. Berdasarkan Raja 1, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan salah bagi yang tidak berkaitan pada ruangan jawapan. Okey. Pernyataan yang pertama, mengambil ukuran keliling pinggang. Tengok Rajah ni dia ambil ukuran apa? Okey. Ukur keliling dada melalui mercu dada. Yang ketiga, pelanggan perlu berdiri untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Dan yang terakhir, pelanggan perlu mengenakan pakaian yang tebal agar ukuran yang diperolehi longgar. Okey, dia nak jawapan betul dan salah. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, laju. Kita ada Alisha. Silakan Alisha. Okey. Mengambil ukuran keliling pinggang, salah. Ukur keliling dada melalui mercu dada, betul. Pelanggan perlu berdiri untuk mendapatkan ukuran yang tepat, betul. Pelanggan perlu mengenakan pakaian tebal agar ukuran yang diperolehi longgar, salah. Betul ke cikgu? Kita tengok jawapan dia. Saya dengar tu macam betul. Kita semak. Okey, yang pertama dia kata salah, betul jawapan dia. Ukur keliling dada melalui mercu tanda dia jawab betul. Memang betul. Pelanggan perlu berdiri untuk mendapatkan ukuran yang tepat, betul. Mengambil ukuran waktu pelanggan berdiri. Tetapi ada satu untuk mengambil satu ukuran pelanggan perlu duduk, iaitu garis duduk. Okey. Jadi pelanggan perlu duduk di atas kerusi. Yang tu itu untuk mengambil ukuran garis duduk. Kemudian yang terakhir sekali, pelanggan perlu mengenakan pakaian tebal agar ukuran yang perlu longgar. Itu salah lah sebab kita nak mengambil ukuran badan, pakaian mestilah bersesuaian
nipis. Kalau boleh tu nipis dan selesa lah. Baik. Kita okey. nak baju kita tu sedap dipakai lah orang kata Ya, kan. betul. Ngam-ngam dekat badan kita nampak kemas kan cikgu? Ya, Okey betul. cikgu. Kita bagi satu soalan dulu sebab lepas ni cikgu nak tanya satu soalan yang susah sikit kan. Yang kemahiran berfikir Ya, aras betul. tinggi tu. Kita berhenti berehat dulu cikgu. Sebab Ya. saya pun ada satu soalan nak tanya cikgu juga mengenai dengan pita pengukur tu sebab dia ada 2 nombor. Depan dan juga belakang. Jadi yang mana satu nak ambil yang tepatnya? Di bahagian depan ataupun belakang. Tapi kita minta cikgu simpan dulu jawapan. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Sukses SPM 2021. Satu soalan saya kat cikgu tadi. Nak ambil pita pengukur. Aduh. Kadang-kadang nak beli baju, cikgu nak ukur badan tu. Okey. Okey, saya jawab ya. Pita pengukur ni dia ada ukuran dalam inci Ya. dan dalam sentimeter. Okey. Dua-dua boleh guna. Dua-dua boleh guna. Yang selalu kita beli baju dekat pasaran, baju yang ready to wear tu, dia selalunya dia bagi bahu, ukuran bahu semuanya dalam inci. Baik. Jadi kita ikut ukuran inci. Jadi ada yang untuk murid-murid belajar pula, kita menggunakan ukuran sentimeter. Oh, okey. Ini ukuran sentimeter. Sebab sentimeter ni lebih kecil dan lebih tepat. Kalau pelajar belajar guna ni, dia 1 inci, ni 1 inci setengah. Jadi beza dia tu banyak. Macam ni 1 cm, 1.5 cm. Itulah. Okey. Okey. Jadi tak kisahlah ambil yang mana-mana pun cikgu kan bergantunglah. boleh. Kalau kita murid-murid nak mereka pakaian seeloknya ambil dalam cm lah. Di dalam silibus kita guna cm. Okey. Jadi soalan saya pun dalam cm. Okey, soalan dalam cm Okey Okey. cikgu. Itu terjawab soalan saya. Soalan cikgu pula tadi. Ya, soalan cikgu. Contoh soalan contoh yang kedua. Raja 2 menunjukkan pola asas skirt belakang. Nombor 0 hingga 6 adalah langkah mendraft pola asas skirt itu. Okey, Raja. Berdasarkan Raja 2, lengkapkan langkah mendraft pola asas skirt dengan menulis nombor 0 hingga 6. Ini arahan dia 0 hingga 6. Maksud kamu lukis, kamu tuliskan 0 hingga 6 sahaja di ruangan jawapan. Mendraft labur skirt. Okey, yang ni siapa nak jawab? Saya tak nak baca, nanti kamu baca lagi. Nanti kita dah sudah paparkan soalan di skrin. Okey. Jadi mungkin ada yang volunteer nak jawab, yang nak jadi usahawan. Tak apa, kita ada B je ni. Silakan. B nak jawab. Okey, B, teruskan. Mendraft labur skirt 01. Okey, 01. Mendraft labur pinggul 02. Mengukur 02. 1/4 ukuran pinggul tambah 1 cm 23. Okey, Dan 23. mengukur 1/4 ukuran pinggang tambah 3 cm 05. 05. Okey, betul. Kita tengok jawapan. Semua betul rasanya. 01. 02. Mengukur 1/4 ukuran pinggul 23. Betul. Mengukur 1/4 ukuran pinggang tambah 3 05. Betul. Semua betul. Tahniah. Baik. Tanya. Dapat 4 markah. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Raja 3 menunjukkan Raja 3 menunjukkan pola asas lengan. Tadi ni, yang lengan tadi ni. Berdasarkan Raja 3, nyatakan nama alatan. Dia nak nama alatan yang digunakan untuk mendraft pola asas lengan pada ruangan jawapan. Dia tak minta lain, dia minta nama alatan. Mendraft labuh lengan 01. Ini 0 sampai 1. Lurus saja. Kemudian membentuk sudut tepat 023, membentuk kepala lengan 304, mendraft bukaan hujung lengan 5 hingga 6. Okey, sekarang ni siapa nak jawab? Nak tengok siapa angkat tangan dulu. Okey, Nurin. Nurin. Okey, Nurin. Membentuk sudut tepat 023 menggunakan pembaris sesiku. Membentuk kepala lengan 304 menggunakan pembaris melengkung. Dan air sekali mendraft bukan hujung lengan 56 menggunakan pembaris lurus. Okey, betul. 4 markah untuk Nurin. Wow, cemerlang. Okey, seterusnya soalan yang berikutnya. Tanda pola merupakan penanda penting yang perlu diletakkan pada pola pakaian. Berdasarkan pernyataan di atas, berikan maksud tanda pola yang diberikan di bawah pada ruangan yang disediakan. Okey, ni tanda pola. Dia kena bagi maksud sahaja. Okey. Sekarang siapa nak jawab? Tanda pola yang pertama. Silakan Syaza. Apakah Syaza. maksudnya?
Okey, gambar yang pertama iaitu lisu pemadan. Gambar yang kedua ialah spiral lurus dan gambar yang ketiga kedudukan butang dan lubang butang. Betul ke cikgu? Betul. Semua jawapan betul. Bagus Tepat Syazah. sekali. Okey, tahniah. Hebat-hebat ya murid-murid SMK Datuk Syed Ahmad ni. Ya, dah Okey. pasti insya-Allah. Okey. Soalan contoh yang kelima. Raja 4 menunjukkan langkah-langkah membesarkan pola badan. Yang ni dia tahap susah sikit ya, Cik Mira. Okey, berdasarkan Raja 4, tuliskan 3 langkah tersebut. Langkah telah pun diberikan di sini tapi dalam bentuk lukisan. Jadi dia dalam bentuk yang benda yang dilukis. Jadi pelajar perlu terangkan apa yang telah dilakukan. Okey, siapa nak jawab? Untuk yang nombor 1, langkah pertama, silakan. Aisyah. Langkah pertama, buat satu garisan pengubah suaya secara menegak di tengah-tengah garisan bahu. Kedua, letakkan kepingan kertas lain di antara kedua kepingan pola yang terpisah dan dapatkan ukuran yang dikehendaki. Okey, letak Ketiga, kertas. bersihkan semua garisan bahu. Okey. Mula-mula dia buat garisan pengubah suaian, dia buat satu garisan. Kemudian letakkan kertas lain di antara kedua-dua kepingan pola. Kemudian yang ketiga ialah bentukkan semula garisan bahu. Nampak macam susah tapi senang saja. Tapi kan cikgu, daripada satu soalan ni, sebabkan dekat depan kita ni, kita pun dah ada pola. Ya, Jadi betul. mungkin cikgu boleh terangkan sikit apa yang dia masukkan dengan buat garisan pengubah suaian secara menegak tu cikgu. Okey, ini pola asas pola asas badan. Badan bahagian belakang yang diminta. Jadi dia nak pola ni besar ni. Dia nak besarkan lagi. Jadi kita buat satu garisan di bahu ni terus sampai bawah. Lepas tu kita gunting. Gunting. Ambil satu lagi kepingan kertas yang lain. Katakanlah kita nak besarkan 2 cm. Jadi daripada di atas kertas lain tu kita letak. Di bahagian tengah tu kita tinggalkan 2 cm. Kemudian kita lekat semula kertas ni di atas kertas pola yang kita kendaki tu. Kemudian lukis semula saja. Oh, begitu. Senang saja, mudah Baik, dan saja. cara jawapan yang terbaik untuk dapatkan markah penuh bagi soalan ni cikgu kena jawab secara penuh lah. Jawab penuh dapat markah penuh. Okey. Okey, kalau dia buat satu je jawapan, dia akan dapat 1 markah. Oh, baik. Ada Sayanglah markah. kan. Betul. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Raja 5 menunjukkan pakaian kanak-kanak yang siap dijahit dalam kelas amali. Ni gambar pakaian kanak-kanak. A, B, C dan D, A, B, C, D dan E adalah pernyataan langkah kerja menjahit pakaian kanak-kanak yang tidak mengikut urutan. A, menyedia dan menjahit belah berzip. B, mencantum bahu mendatang dengan gaun bawah. C, membuat lisu terbalik di bahagian hadapan dan belakang bawah pakaian. D, menjahit hiasan. Dan E, menyedia dan mencantum lengan. Okey. Murid-murid perlu mengatur semula langkah yang telah diberikan secara berselerak ni berdasarkan aturan menjahit pakaian yang kita belajar tu lah. Okey, sekarang siapa nak jawab? Untuk yang pertama, langkah pertama. Jawab semua sekali lah, Cik Mira. Kita 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aturkan. Yang Siapa mana? angkat tangan tadi? Hanim. Saya nampak Hanim tadi. Hanim. Okey, Hanim. Langkah pertama iaitu C, membuat lisu terbalik di bahagian hadapan dan belakang bawah pakaian. Langkah kedua iaitu B, mencantum bahu mendatang dengan gaun bawah. Langkah ketiga iaitu A, menyedia dan menjahit belah berzip. Langkah keempat iaitu E, menyedia dan mencantum lengan. Langkah kelima iaitu D, iaitu menjahit hiasan. Okey, hiasan adalah perkara yang terakhir di sini ya. Okey, boleh faham macam mana cara nak menjawab soalan ni? Boleh. Okey, anak-anak di rumah macam mana? Boleh? Boleh. Pastinya. Okey, seterusnya. Okey, kita dah habis dah. Untuk bahagian A. Sekarang kita nak masuk ke bahagian B. Okey, soalan bahagian B ni agak susah sikit. Susah sikit tapi taklah susah sangat. Okey. Tengok contoh soalan yang pertama. Kaedah pengubah suaian pola asas merupakan salah satu kaedah untuk mengubah pola sedia ada menjadi pola yang bersesuaian dengan
badan. Rajah 6 menunjukkan pola asas badan belakang yang berukuran lebih pendek. Macam ni lah. Dia nak ubah yang ni lah. Dia yang ni ukuran lebih pendek. Yang tadi bahagian A kita nak besarkan. Sekarang ni pendek, nak kita panjangkan. Berdasarkan rajah 6, jawab soalan-soalan berikut. Lukiskan 2 langkah memanjangkan pola asas badan belakang tersebut. Okey. Nak 2 langkah. Maksud dia dua langkah yang kamu kena lukis. Okey. Kemudian terangkan langkah yang dilakukan dalam proses A tersebut. Terangkan apa yang dibuat dalam proses tersebut. Dan seterusnya, selain daripada kaedah memanjangkan pola asas seperti soalan soalan A di atas, apakah cara lain yang dapat dilakukan untuk mengubah suai pola? Kalau soalan ni dia masuk satu set dengan soalan yang bahagian A tadi, kamu boleh faham senanglah. Tetapi kalau soalan ni datang berasingan, memang susahlah. Okey. Cikgu jawab yang bahagian A tu. Lukiskan langkah ni. Susah kamu nak lukis. Jadi cikgu pun sedia siap-siap. Ni adalah langkah memanjangkan pola badan. Okey. Di sini kamu tengok di sini pola yang asal ni kita potong kat tengah ni. Okey. Cikgu. Terlangkau, sorry. Okey. Kita potong tengah ni. Ukuran yang diperlukan, kita letak sekeping kertas. Yang ni kita lukis tau. Lepas tu lagi satu, yang ni yang dah siap. Jadi 2 lakaran ni. Okey. Dapat 4 Itu adalah markah. cara untuk kita membuat memanjangkan pola. Okey. Okey. Jadi yang soalan berikutnya dia kata apa yang kamu dah buat. Kamu tulislah balik apa yang kamu dah buat. Jadi okey, terangkan langkah yang telah dilakukan dalam A tadi. Okey, siapa yang nak terangkan? Okey, kita ada Dijanji, silakan. B1, buat satu garisan pengubah suaian secara melintang 5 cm daripada paras pinggang, guntingkan. B2, letakkan kepingan kertas di antara kedua-dua kepingan pola dalam ukuran yang diperlukan. B3, bentukkan semula garisan pola tersebut. Okey. Yang pertama dia kata buat garisan. Betul lah macam saya cerita tadi. Sekarang ni dia tulis balik apa yang dilakukan di sana, dia tulis balik di sini. Okey. Buat satu garisan pengubah suaian secara melintang. Kemudian letakkan sekeping kertas antara 2 kepingan pola yang kita potong tadi. Kemudian yang ketiga ialah bentukkan semula garisan. Ini dapat lagi 3 markah. 3 markah lagi cikgu. Okey. Tapi kan cikgu, saya nak tanya cikgu, di sini kalau kita lihat langkah-langkah yang macam Dijanji jawab tadi kan, buat satu garisan secara melintang 5 cm dan sebagainya kan. 5 cm itu memang mengikut teorinya begitu ke macam mana cikgu? Tak, yang ni berdasarkan apa yang misal gambar kata, tadi itulah rajah tadi tu. Ya, berdasarkan rajah tadi. Jadi yang tu kalau dia kata 5 cm, dia tulis 5 cm. Dia kalau dia ada pelajar jawab 4 cm pun tak salah pun. Jadi yang penting ada ukuran. Okey. Seterusnya cara lain untuk yang dapat dilakukan untuk mengubah suai pola. Apa lagi yang kita buat selain daripada memanjangkan tu? Apa lagi yang kita boleh buat? Okey. Siapa nak jawab? Kalau tiada saya nak cuba. Kita ada Aisyah. Silakan Aisyah. Aisyah. Tak sabar Cik Mira pun nak jawab. Saya pun teringin nak cuba. Silakan Aisyah. Memendekkan pola asas badan, mengecilkan pola lengan, memanjangkan pola lengan. Okey. Selain daripada jawapan Aisyah tu, ada lagi jawapan-jawapan lain. Sebenarnya ada 6 proses yang boleh dilakukan untuk mengubah suai pola. Okey, memendekkan pola asas badan, mengecilkan pola lengan, memanjangkan pola lengan. Ada yang memendekkan pola lengan pun boleh. Memendekkan pola lengan? Boleh juga. Kalau pelajar menjawab jawapan gitu. Okey, soalan contoh yang kedua. Menyusun atur pola di atas fabrik dilakukan sebelum kerja-kerja menggunting fabrik. Rajah 7 di sebelah menunjukkan susun atur pola di atas fabrik. Berdasarkan rajah 7, senaraikan 4 teknik menyusun atur pola pakaian. Okey, yang ni soalan ni dia tanya teknik. Okey. Seterusnya, senaraikan 4 peraturan menggunting fabrik.
Ini pun tanya peraturan. Benda ni kamu tak boleh ubah dah. Benda ni memang benda yang teknik, peraturan, benda tu memang dah tercatat di dalam buku. Senaraikan langkah yang dilakukan selepas kamu buat A dan B tersebut. Selepas langkah A dan B ni, apa lagi selepas tu? Okey. Yang tu terbuka sikit. Soalan tu dia terbuka sikit dah. Dia macam tanya kita punya pendapat lah cikgu. Ya, betul. Okey, sekarang ni jawapan soalan ni, 10 markah ni untuk A. Siapa nak jawab A? Okey, Syaza. Oh, Syaza. Okey, Syaza. Okey, bentangkan fabrik di atas permukaan rata. Susun pola mengikut irau fabrik. Susun pola bersaiz besar terlebih dahulu dan diikuti dengan pola bersaiz kecil. Semat pola dengan jarum peniti. Semat pola dengan jarum peniti. Okey, itulah yang saya cakap tadi ni. Dia membentangkan fabrik ni dibentangkan di tempat yang rata, tak boleh tempat yang yang tidak sesuai, yang tidak sesuai. Jadi ni tepi fabrik ni adalah irau fabrik. Susun pola mengikut irau fabrik. Jadi kita lipat ni ikut irau fabrik. Okey. Kemudian pola kita ni irau fabriknya di sini. Jadi kita letak ikut irau fabrik. Begitulah. Ni tepi ni adalah irau fabrik. Okey. Itu baru yang cikgu dah terangkan yang pertama, iaitu untuk susun pola mengikut irau fabrik. Termasuk lagi yang nombor 2, kena ada pola saiz besar dan juga untuk letak jarum peniti. Itu saya nak tanya, kenapa kena letak jarum peniti, cikgu? Jarum peniti. Tapi boleh kita berhenti berehat dulu, cikgu? Boleh. Lagi sekali, cikgu. Kita berhenti berehat seketika, cikgu. Okey, nanti selepas ni kita sambung. Kita sambung nak tahu kenapa kena ada jarum peniti. Kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Sukses SPM 2021. Ada satu soalan lagi saya tinggalkan ke cikgu, iaitu kenapa nak letak jarum peniti. Tapi saya rasa saya tahu cikgu, boleh saya cuba jawab? Saya rasa supaya pola kita tidak bergerak semasa kita nak menggunting nanti. Ya, betul. Betul, cikgu. Bagus, Mira. Mira tanya, Mira sendiri yang jawab. Okey. Terima kasih, Mira. Kita sambung, cikgu, dengan soalan cikgu tadi. Okey, soalan yang B, senaraikan 4 peraturan menggunting fabrik. Siapa yang nak jawab tadi? Okey, Hanim. Okey, Hanim. Cepat, Hanim. Masa mencemburui kita. Silakan, Hanim. Gunakan gunting fabrik yang tajam. Okey. Yang kedua, masa menggunting letakkan satu tangan di atas pola. Yang ketiga, fabrik tak boleh diangkat semasa menggunting. Yang keempat, menggunting jumlah kepingan fabrik mencukupi selepas digunting. Okey, pasti. Okey, gunakan gunting yang tajam. Gunting yang tumpul ni, kain kita akan berbulu. Jangan guna yang... Betul. Takut tertarik juga kain kita, cikgu. Ya, betul. Semasa menggunting, letakkan satu tangan di atas pola. Satu tangan dan gunting. Satu tangan tu kita kena letak terus. Jangan angkat fabrik ketika menggunting. Jangan angkat. Bila angkat nanti dah jadi kelain dah. Pastikan jumlah kepingan fabrik mencukupi selepas digunting. Janganlah potong-potong untuk fabrik untuk buat baju. Tiba-tiba tak cukup untuk sebelah tangan. Kecewa tak kamu? Pasti kamu kecewa, kan? Okey. Senaraikan langkah yang dilakukan selepas proses A dan B tersebut. Okey, siapa jawab? Ringkas saja. Saya jawablah. Ini orang kata sedikit soalan terbuka. Nurin angkat tangan, cikgu. Nurin nak jawab. Okey, Nurin. Boleh, silakan Nurin. Satu, menanda garisan pemadan. Dan kedua, menjahit kemasan tepi fabrik. Okey, selepas kita gunting, kita tanda garisan pemadan dan kita menjahit tepi. Selesailah kita menggunting fabrik. Lepas tu baru diteruskan untuk menjahit. Baik, itu dia. Sebenarnya walaupun dalam ruangan masa yang agak singkat juga, cikgu, sama 1 jam ni kan, tapi betul. Banyak juga input yang saya sendiri pun faham juga daripada cikgu tentang prosesnya bagaimana, tekniknya bagaimana, cikgu. Ya, mungkin di ruangan masa terakhir ni cikgu boleh beri sedikit rumusan ataupun kata-kata akhir lah kepada penonton-penonton di rumah. Silakan, cikgu. Okey, untuk rumusan kita, untuk rumusan kita, sebenarnya pentingnya kita belajar bagaimana cara untuk mencari ilmu sebelum pakaian dia dihasilkan. Jadi untuk topik ni, ilmunya adalah ilmu supaya kita menjadi seorang tukang jahit yang
yang mahir. Okey. Supaya pakaian yang kita buat tu, yang kita jahit tu mencapai kehendak pelanggan kita. Dari segi sekolah pula, untuk persekolahan ni murid-murid akan mencapai kompeten di dalam menyiapkan tugasan. Jadi mencapai kompeten tu sangat penting. Okey. Baik, itu sedikit rumusan cikgu. Ya. Saya juga ada satu soalan nak tanya cikgu. Selalu cikgu kesilapan lah terutama sekali kepada mereka orang kata tukang jahit barulah dalam bidang industri fashion ni kan cikgu. Ya. Macam mana nak elakkan kesilapan apabila kita menggunting fabric tu supaya nak pastikan kalau baju tu baju kurung yang bercorak dari atas ke bawah, nak pastikan coraknya selari sama je. Takut terlari-lari. Okey. Fabric ni dia ada dua. Satu fabric yang coraknya macam tadi. Dia rata saja kan. Dia tak ada fikir-fikir corak sangat. Dan satu lagi fabric yang berkaki, bercorak di bahagian bawah sahaja kan. Jadi pola tu perlu diatur terlebih dahulu sebelum digunting. Sebab itulah kita ada prinsip dia mengatur bahagian yang lebih besar terlebih dahulu. Kemudian ikut corak fabric. Jadi apa yang penting tu kita buat supaya kain kita cukup. Jadi menjimatkan. Okey. Betul. Baik, itu dia sedikit teknik daripada cikgu. Tips yang penting ni yang mungkin murid-murid di Google Meet juga pun boleh guna pakai kerana mereka pun ada nak ingin menjadi guru, menjadi pelaku fashion, cikgu menjadi usahawan, dan saya doakan semoga segala impian dan juga cita-cita mereka insya-Allah satu hari nanti tercapai. Siapa tahu ada di kalangan mereka yang boleh membawa dan menepa nama di persada antarabangsa seperti kita ada Datuk Jimmy Choo cikgu kan, Ya, di betul. dalam industri fashion tanah air. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih juga kepada semua yang menonton. Sukses SPM 2021. Tapi sedikit lagi pesanan akhir saya kepada semua pesanan mesra. Ingat untuk sentiasa patuh kepada SOP, memandangkan kita masih lagi belum menang, dan terutama sekali kepada remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun, anda sekarang boleh mendaftarkan diri anda untuk mendapatkan vaksinasi di aplikasi MySejahtera. Ingatlah, dapatkan vaksinasi dengan segera, lindung diri, lindung semua. Kita masih belum menang. Kita bersama-sama dalam usaha ini ya. Okey, terima kasih banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ini, atas masa dan juga usaha cikgu datang ke sini. Terima kasih banyak cikgu, dan terima kasih juga kepada semua. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rosli bin Ender, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang, Kedah, mendoakan seluruh anak-anak pelajar SPM 2021 dan khususnya buat 21 anak-anak pelajar calon subjek RJP akan mencapai keputusan yang cemerlang dan membanggakan kepada seluruh warga sekolah. Teruskan usaha anak-anak. InsyaAllah kita akan berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Cik Na binti Mansur, ibu kepada Cik Hanim Safiah binti Muhammad Idris, calon SPM 2021 yang mengambil elektif rekaan dan jahitan pakaian. Mendoakan agar anak saya dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021 nanti. InsyaAllah. Terima kasih kepada guru dan pihak sekolah yang banyak memberi dorongan dan sokongan kepada anak-anak kami. Terima kasih.